Buletin 1.30 10 Disember bersama saya Marsila Hassan. Tajuk utama tengah hari ini. 65% kuota kemasukan ke MRSM untuk pelajar keluarga B40. Akaun tabung haji alami defisit 4.1 bilion ringgit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kita ke tajuk utama, seorang lelaki dan wanita cedera selepas kereta dinaiki terlanggar tembok bangunan dan terjatuh dari tingkat 1 sebuah bangunan di Ibu Negara pagi tadi. Kejadian berlaku kira-kira jam 6.30 pagi tadi. Jurucakap polis memaklumkan pihaknya yang tiba di lokasi kejadian pada jam 6.48 pagi mendapati kereta Honda Accord dinaiki mangsa telah menghempap sebuah Proton Gen 2 yang diparkir di bawah. Akibat kejadian, kedua-dua kenderaan itu mengalami kerosakan. Pemeriksaan juga mendapati pemandu dan penumpang kereta Honda Accord cedera ringan. Selain dua kereta itu, sebuah lagi Toyota Velfire berdekatan turut mengalami kerosakan. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Mangsa yang cedera dibawa ke hospital untuk rawatan. Kerajaan memutuskan kuota 65% kemasukan baru ke Maktab Rendah Sains Mara MRSM bagi sesi 2019 perlu diisi pelajar dari keluarga berpendapatan 40% terendah atau B40. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Rina Harun, kuota itu mesti dicapai bagi membuka peluang lebih besar kepada pelajar dari kumpulan berkenaan untuk memperoleh pendidikan yang berkualiti. Bercakap kepada BH, Datuk Seri Rina berkata, keputusan kemasukan ke MRSM yang biasanya diumumkan Januari dilihat memaksa keluarga dari sudut kewangan untuk melakukan persiapan baru buat anak-anak sekiranya menerima tawaran. Katanya jika kemasukan lebih awal dibuat, ibu bapa dapat merancang dan membuat persiapan persekolahan anak dengan lebih baik. Sebelum ini, Pengarah MARA, Datuk Azhar Abdul Manaf menegaskan pihaknya sentiasa memberi keutamaan kepada pelajar dari kategori B40 dan keluarga berpendapatan pertengahan M40 untuk melanjutkan pengajian di MRSM. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah ketika itu, Datuk Alexander Nantalinggi, menegaskan tiada kuota khusus ditetapkan bagi calon dari kedua-dua kumpulan itu. Berdasarkan maklumat, kuota maksimum pengambilan pelajar baru untuk 54 MRSM seluruh negara bagi tahun depan adalah 7,760 bagi kemasukan tingkatan 1, manakala 2,245 tempat lagi untuk tingkatan 4. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak dijangka ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini. Ini selepas beliau hadir untuk memberi keterangan berhubung dakwaan pindaan laporan akhir pengauditan One Malaysia Development Berhad 1MDB. Untuk butirannya, kita terus bersama wartawan Nurul Amalina Zainuddin yang sudah bersedia di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Silakan, Amy. Ya, Marsila, sudah lebih 2 jam Datuk Seri Najib Razak dilihat memasuki perkarangan Ibu Pejabat SPRM ini. Namun sehingga kini kami masih lagi menunggu di luar premis ini untuk menunggu dan melihat sebarang pergerakan keluar kenderaan yang dinaiki beliau. Dan saya kira setakat ini kami belum lagi dapat mengesan kenderaan itu yang membawa Datuk Seri Najib Razak. Dan mengikut maklumat terakhir yang kami terima daripada sumber mengatakan Datuk Seri Najib dijangka akan ditahan pada petang ini dan penahanan itu adalah susulan siasatan kes pindaan laporan akhir pengauditan 1MDB ataupun One Malaysia Development Berhad. Dan kami turut difahamkan oleh sumber
Datuk Seri Najib mungkin juga akan didakwa pada hari Rabu ini di Mahkamah Jalan Duta bersama seorang lagi individu yang akan diambil keterangannya pada hari esok. Namun setakat ini kami masih lagi belum mendapatkan sebarang pengesahan daripada pihak berwajib dan kami masih lagi menunggu di sini untuk mendapatkan sebarang berita lanjut dan berita yang lebih tepat dan sahih. Dan laporan ataupun jangkaan penahanan Datuk Seri Najib ini dikuatkan juga dengan maklumat oleh sumber yang mengatakan Datuk Seri Najib adalah individu yang terakhir yang dipanggil untuk memberi keterangan berhubung siasatan kes ini. Dan kalau dapat saya kongsikan dengan penonton, pada 25 November lalu Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Muhammad telah pun mendedahkan bahawa Datuk Seri Najib mengarahkan pindaan dilakukan dalam laporan akhir pengauditan 1MDB menerusi pengguguran beberapa perenggan. Dan maklumat itu termasuklah membabitkan kehadiran ahli perniagaan Jolo dalam mesyuarat lembaga pengarah 1MDB. Dan saya dapat kongsikan setakat ini terdapat sekitar 15 individu yang dirakam keterangan berhubung siasatan kes ini. Dan Marsilah, saya rasa setakat ini yang dapat saya sampaikan dan ikuti perkembangan berita dari semasa ke semasa. Dengan itu kembali bergabung bersama Marsilah di Seri Pentas. Terima kasih Amy langsung dari Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Kita beralih pula ke Dewan Rakyat. Isu tabung haji antara yang menghangatkan sidang Dewan pagi tadi. Hafizi Rosli bersedia di Parlimen. Hafizi. Kedudukan kewangan tabung haji TH berada di tahap defisit serta membimbangkan dengan jumlah defisit sebanyak 4.1 bilion ringgit. Dewan Rakyat dimaklumkan kedudukan terkini jumlah aset keseluruhan tabung haji sebanyak 70.3 bilion ringgit dengan jumlah liability sebanyak 74.4 bilion ringgit pada Disember 2017. Pemberian hibah kepada pendeposit TH sejak 2014 bercanggah dengan Akta Lembaga Tabung Haji 1995 sehingga mengakibatkan defisit berkenaan. Kepada finding ini, iaitu aset 70.3 bilion, tanggungan 74.4 bilion, defisit 4.1 bilion, maka dari sudut Akta Tabung Haji sendiri, pemberian dividen atau hibah bercanggah dengan akta ini. Mana dia tak boleh keluarkan sebab hibah atau dividen hanya boleh dikeluarkan kepada pendeposit apabila aset tidak boleh, aset kena lebih daripada liabilities. Katanya pendedahan itu diperoleh hasil siasatan dan audit oleh syarikat juru audit bebas PricewaterhouseCoopers PwC. Tegas beliau, terdapat dua syarat perlu dipenuhi sebelum pembayaran hibah boleh dilakukan, iaitu aset tidak boleh kurang daripada liability serta perlu ada keuntungan yang boleh diagihkan. Sementara itu, kerajaan mengambil keputusan membuat pemulihan secara menyeluruh bagi merawat semula kedudukan tabung haji. Antaranya termasuk meletakkan tabung haji di bawah kawal selia Bank Negara serta penubuhan Special Purpose Vehicle SPV. Untuk membuat satu pemulihan semula, pemulihan sepenuhnya, atau istilah yang dipakai ialah comprehensive turnaround. Bagi kita merawat keadaan yang ada, untuk apa yang paling penting? To restore the balance sheet tadi, agar tidak berlaku gap yang 4.1. You kena ingat ya, yang I sebut tu as of 31st December 2017. Sekarang ni dah 2018. The hole is getting bigger. If I may say, more than 4.1 billion today. This cannot be sustainable. Katanya beliau yakin kedudukan kewangan TH dapat dipulihkan tahun depan. Pensuturan semula sudah dilakukan sejak Julai lalu. Kerajaan yakin TH mampu memberi dividen seperti yang dijanjikan selepas pensuturan dilakukan. Kerajaan sedang mengkaji aset yang ingin dijual dalam mengurangkan beban hutang negara. Dewan Rakyat diberitahu kerajaan turut mengkaji sama ada untuk merasionalisasi syarikat yang mempunyai penubuhan mandat
penubuhan mandat yang sama, menutup syarikat yang mempunyai beban fiskal kepada negara atau melupus kepentingan dengan syarikat yang mempunyai nilai komersial dan pelibatan dengan syarikat swasta dalam industri. Kerajaan juga akan memastikan aset yang dijual kelak mampu memberi nilai terbaik atau value for money kepada negara. Di sini perlu ditegaskan bahawa kerajaan tidak akan menjalankan sebarang penjualan secara fire sale dengan izin, kerana nilai yang paling baik harus diperolehi, bukanlah nilai yang paling rendah. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Kepala Batas Datuk Sri Rizal Merican 9 American mengenai contoh aset kerajaan persekutuan yang disifatkan tidak kritikal dan bukan strategik yang ingin dijual dalam masa terdekat. Guang Eng turut mengulas pelepasan pegangan kerajaan dalam syarikat-syarikat berkaitan kerajaan akan mengambil kira beberapa faktor termasuk nilai yang dicipta dalam syarikat, kepentingan komersial dan strategik kepada pemegang saham dan kemampuan pemilik baru untuk membawa syarikat yang akan dilupuskan ke tahap lebih baik. Sidang Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara yang berlangsung serentak ketika ini sedang berehat seketika dan akan bersambung jam 2.30 petang nanti. Dan oleh itu saya Hafiz Rosli teruskan bersama Marsila untuk perkembangan berita selanjutnya. Silakan. Terima kasih Hafizi langsung dari Parlimen. Baik, kita beralih ke laporan seterusnya. Pihak berkuasa tempatan PBT diingatkan tidak menyalahgunakan kuasa termasuk melewatkan urusan memproses permohonan kerana ia adalah permulaan rasuah dalam kerajaan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata jika amalan itu tidak dibendung, ia akan berkembang hingga seluruh pentadbiran terlibat dalam gejala rasuah. Mengulur sedikit, maka pegawai pun tahu kalau sengaja dilambat-lambatkan keputusan, ada nikmat yang boleh didapati. Dengan itu dilambat-lambatkan keputusan secara sengaja. Dan ini adalah permulaan rasuah dalam kerajaan. Katanya kerajaan juga tidak berhasrat mewujudkan pilihan raya kerajaan tempatan kerana ia boleh mengundang konflik antara kaum dan melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Perdana Menteri berucap merasmikan Konvensyen Pemerkasaan Pihak Berkuasa Tempatan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Konvensyen bertemakan Bandar Kita Milik Kita itu julung kali diadakan bagi memperkukuh peranan PBT selaras dengan hala tuju kerajaan. Selain memberikan peluang kepada ahli majlis bertukar pandangan serta menyumbang idea ke arah menjadikan perkhidmatan PBT lebih dinamik. Bertemu kembali. Malaysia bersetuju meneruskan komitmen pelarasan sukarela untuk mengurangkan jumlah pengeluaran minyak sebanyak 15,000 tong sehari. Ini berbanding 20,000 tong sehari yang ditetapkan sebelum ini yang berakhir pada hujung tahun. Pengumuman itu dibuat oleh Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan selepas berakhirnya mesyuarat kelima Pertubuhan Negara Pengeksport Petroleum OPEC dan mesyuarat peringkat Menteri Bukan OPEC di Vienna, Austria pada 6 Disember lepas. Pada mesyuarat itu, negara pengeluar terbabit bersetuju mengurangkan pengeluaran mereka kepada 1.2 juta tong sehari bagi tempoh 6 bulan berbanding 1.8 juta tong sehari sebelum ini. Mengulas selanjutnya, Datuk Seri Muhammad Azmin menyifatkan keputusan itu sebagai bukti komitmen Malaysia terhadap kerjasama antarabangsa bagi menangani cabaran ekonomi yang dihadapi oleh pasaran minyak global. Kata beliau, meskipun Malaysia sebuah negara pengeluar yang kecil tetapi tetap bersepakat menyertai negara pengeluar lain untuk meneruskan objektif strategik bagi mencapai kestabilan pasaran global. Ia demi kepentingan semua pengeluar dan pengguna minyak dengan mengambil kira prospek serta keadaan pasaran. Syarikat penerbangan tambang rendah Firefly yakin produk kempen percutiannya Jom Jalan mampu menarik 500 tempahan dalam tempoh 3 bulan pertama pelaksanaannya bermula semalam. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Ignatius Ong, ini kerana pelancong kini tidak mahu berbelanja keluar negara kerana nilai ringgit rendah selain mahukan tempoh perjalanan yang lebih praktikal. But now at 4.14, 4.2, it's going to cost you a lot when you start to go overseas. And I'm not even talking about US. I'm talking about even if you go to Thailand,
the purchasing power of ringgit has come down, and hence we are introducing the Jom Jalan to coincide to say, hey, you know what, spend your money in Malaysia, you get more value out of it. And I think, again, sometimes Malaysians being Malaysians. Beliau terdahulu melancarkan kempen cuti Jom Jalan dengan kerjasama platform e-dagang GoCo. Kempen ini menawarkan pelbagai perkhidmatan pelancongan seperti tempahan hotel, sewa kereta, lawatan bandar, insurans dan pengangkutan. Dan pelanggan diberi pilihan untuk menyusun jadual mengikut kesesuaian dan memilih sendiri waktu penerbangan, hotel dan pengangkutan di portal ini. Sejak pra-pelancaran pada Oktober lalu, Firefly menerima 180 tempahan pakej percutian daripada pelanggan setia Firefly serta Malaysia Airlines MAS. Parti Amanah Negara Kelantan menyeru pihak berwajib mewartakan tanah perkuburan lama berusia lebih 200 tahun di Jalan Gajah Mati, Kota Baru, Kelantan sebagai tapak warisan sejarah negara. Naib Pengerusinya, Cik Ibrahim Muhammad berkata perwataan itu perlu bagi memastikan tanah perkuburan menempatkan keluarga diraja, pedagang silam, ulama dan pembesar istana terus dipelihara. Yang kecil jelah, yang kecil. Ujarnya, kawasan yang juga dikenali sebagai makam langgar buruk wajar diwartakan mengikut Akta Warisan Kebangsaan 2005 atau Akta 645 bagi membolehkan pemeliharaan dan pemeliharaannya. Katanya tapak yang mempunyai nilai sejarah itu boleh dibangunkan sebagai kota warisan bagi menarik minat termasuk pengkaji sejarah. Jadi apabila kubur-kubur yang dianggap penuh dengan nilai sejarah ini diwartakan di bawah akta ini, maka tidak ada pihak boleh memindahkan atau mengganggu perkuburan ini tanpa kebenaran daripada pihak Jabatan Warisan Negara. Beliau mengulas bantahan pelbagai pihak terhadap usaha memindahkan tapak perkuburan itu bagi pembangunan semula sebagai pusat komersial. Pihak Majlis Agama Islam Kelantan, MAIK, sebelum ini menjelaskan menerima permohonan daripada Majlis Perbandaran Kota Baru, MPKB, pada tahun 2006 untuk membangunkan lot tanah berkenaan. Tiada sebarang bantahan dibuat selepas perkara itu diwar-warkan melalui masjid berhampiran dan kain rentang mengenai pengumuman berkenaan. MAIK telah melantik petugas khas untuk operasi pemindahan ke tanah perkuburan Islam Mukim Tanjung Chad.